Bismillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim al-azizil alim عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين رب العالمين. Qala al-musannif rahimahullah. Tak mana kita berhenti? Man adraka tu. Qala al-musannif rahimahullah. Dan lagi hadis Bukhari dan Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadisnya man adraka rak'atan minas subhi qabla an tatlu'a syamsu qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka subha. Artinya, arti hadis ini, barang siapa daripada kalangan orang lelaki ataupun perempuan mendapat serakaat daripada sembahyang subuh, siapa-siapa yang mendapatlah oleh ia akan satu rakaat daripada subuh. Jadi sembayangnya sembayang fardu subuh, dia dan satu rakaat sahaja dahulu sebelum daripada terbit matahari. Nak ceritanya akhir bagi waktu subuh. Hari itu kita mengaji habisnya waktu sembahyang fardu subuh dengan terbit matahari. Keluar matahari sikit daripada kaki langit tu, habis dah lah. Waktu subuh tu habis dah. Dah siang betul dah orang panggil. Tapi dia sempat satu rakaat dalam waktu lah maksud dia. Lepas tu satu rakaat lagi mayang subuh, dah habis dah waktu lah reti dia. Baik. Maka katanya baginda Nabi, mendapatlah oleh ia barang siapa akan sembahyang subuh dan akan sembahyang fardu subuh. Mendapat tu maksudnya apa? Yakni secara tunai. Dia kan kita maklum dah sembahyang ni kan ada yang adaan, yakni tunai,
ada yang qadaan. Baik, bagaimana cara kita nak faham maksud tunai ni, adaan ni? Iaitu kita dapat bersembahyang di dalam waktu, sekurang-kurangnya serakaat di dalam waktu. Walaupun satu rakaat lagi kan dalam waktu lain dah habis dah waktu sembahyang tersebut, maka sembahyang itu dihukumkan adaan. Faham tak? Dihukumkan dengan tunai. Adapun kalau kita sembahyang tak sempat satu rakaat di dalam waktu, ikutlah sembahyang apa kan, sembahyang subuh ke, lain dari subuh ke. Misalnya kita baru duk sembahyang takbir Allahu Akbar, duk tengah baca Fatihah, tak dan satu rakaat. Satu rakaat ni mula daripada baca qiyam, baca Fatihah tu, takbir kalau rakaat pertama lah, takbiratul ihram Fatihah, sampai ke rakaat yang kedua, bangun qiyam masuk ke rakaat yang kedua, baru kita dikira dapat satu rakaat. Tu maksud satu rakaat. Lah ni dia sembahyang, katalah saat ni contohnya dalam hadis ni sembahyang subuh kan, dia sembahyang subuh Allahu Akbar, baca Fatihah, duduk tengah baca Fatihah, rakaat pertama pun tak sempurna lagi, cerah dah kan, keluar dah matahari, maka sembahyang dia dihukumkan dengan qada. Nampak tak? Dihukumkan dengan qadaan, bukan adaan. Nak bagi dapat adaan, sekurang-kurangnya kita sempat sembahyang di dalam waktu, sekurang-kurangnya satu rakaat. Walaupun rakaat yang kedua lagi habis dah waktu. Itu nak cerita nak dapatkan adaan. Kalau kita sembahyang tak dan satu rakaat, tiba-tiba dah masuk dah waktu lain, nah, bermakna sembahyang dia kan dipanggil qada. Ingatlah tu. Tu maksud dia tu. Nah, baik, ini kita nak cerita tentang adaan atau qadaan. Bukan nak cerita tentang hukum mengeluarkan sembahyang, sebahagian sembahyang atau seluruh sembahyang daripada waktu dengan sengaja. Kalau dengan sengaja kita tak dapat nak sempurnakan sembahyang dalam waktu, separuh dalam waktu, separuh lagi di luar waktu. Kalau dengan sengaja kita melambatkan sembahyang contohnya, hukumnya haram. Itu bab hukum. Bab lain pula, dia nak cerita tunai atau qada. Jadi kita nak fahamkan sembahyang tunai ni macam mana. Maknanya sama ada kita sempat, kita sembahyang tadi, kita selesaikan keseluruh sembahyang kita dalam waktu, tu dipanggil tunai. Ataupun sekurang-kurangnya kita cuma sempat buat satu rakaat di dalam waktu, padahal sembahyang tak habis lagi kan, maka sembahyangnya dihukumkan dengan tunai. Bukan namanya qada. Maksud qada ni kita sembahyang di luar waktulah nama dia kan, kita tak sembahyang dalam waktu dia atau tak sempurnakan sekurang-kurangnya serakaat di dalam waktu, namanya qada. Tak kena niat ubah apa dah, sembahyang terus lagi tu je lah kan. Cumanya daripada segi hukum berdosa atau tidak, pasal apa yang sampai sembahyang tak ada nak habis kan, tak ada nak habis sembahyang tu, masuk dah waktu lain tu, yang tu nak kira hukum halal haram tu, berdosa atau tidak. Kalau dengan sengaja pasal kita melambatkan sembahyang sehingga tak ada nak sembahyang seluruhnya di dalam waktu, jawabnya haram, berdosa. Itu yang suruh buat di awal waktu tu. Jangan duk melambatkan sembahyang lah. Baik, seterusnya
dan hasillah keluar waktu subuh dengan terbit setengah matahari. Jadi hasillah oleh keluar ni habislah maksud dia, habis oleh waktu subuh. Nah, maknanya waktu subuh kira habis dah. Hasil berlaku saat ni dengan terbit, dengan keluar setengah matahari. Setengah matahari itu bukan maksud nisfu 1/2, bukan gitu. Nah, maknanya asalkan matahari dah terbit, walaupun sikit, takut pergi faham makna setengah, keluar setengah matahari baru habis subuh. Bukan lagu tu. Nah, maksud setengah tu tak kira lah, kan? Walaupun sedikit je matahari cuih keluar. Boh kata lagu tu. Senang sikit. Lagi tak faham setengah kok mana pula. Katalah ni garisan ufuk, kan? Garisan dipanggil ufuk, kaki langit. Tuik keluar sikit. Kan? Habis dah subuh. Faham itu maksud setengah. Saya lagi faham 1/2 pula, kan? Baru keluar sikit tak habis lagi, dia kata. Biar ajak orang lagu tu lagi. Dah dia faham setengah 1/2, kan? Cuih sikit tak apa, dia kata. Jangan setengah. Setengah habis waktu subuh. Jangan pergi faham lagu tu. Lagi pergi ajak ke orang lagu tu haru. Nah, baik. Habis tang situ. Bersalahan dengan masuknya matahari pada keluar waktu asar, pada masalah habisnya waktu asar. Berbeza pula ni waktu asar ni. Kita waktu asar pula dengan maghrib lah, nak pergi ke maghrib, kan? Jadi matahari tenggelam dah separuh, katalah separuh, banyak dah tu, kan? Ataupun tinggal sikit lah, tak masuk lagi. Habis tak lagi waktu asar? Tak habis lagi. Ada beza tentulah. Kalau subuh, ingat tadi ni, keluar cuih sikit, habis dah. Kalau asar, walaupun duk tinggal cuih sikit lagi atas ufuk, atas kaki langit, habis tak lagi asar? Tak habis lagi. Nah, asar bagi habis semua matahari tenggelam. Bulatan matahari itu seluruhnya tenggelam, katalah ni ufuk, kan? Seluruh matahari itu tenggelam habis ke bawah ufuk. Baru habis asar, baru masuk maghrib. Itu waktu dia, waktu sembahyang lah, kan? Semua faham dah, maklum dah perkara ni dah. Baik. Jadi katanya al-musannif, maka tiada hasillah ia dengan masuk setengahnya. Jadi maka tiada hasillah ia tu keluar waktu asar. Domir ia tu maknanya belum lagi habis waktu asar tu, maksud dia. Dengan masuk setengahnya, tu setengah ni kita nak buat makna, aku pula senang sikit nak faham. Sebahagian. Buah makna gitu, faham sikit. Tadi pun kita buah makna sebahagian, kan? Dengan masuk sebahagian matahari di bawah ufuk, adakah dah habis waktu asar? Tak habis lagi. Sehingga bila? Sehinggalah seluruh bulatan matahari tenggelam masuk di bawah ufuk. Tak ada arah, tak nampak arah matahari, sikit pun tak nampak arah. Baru habis asar, barulah masuk maghrib. Tu je, senang, tak ada payah mana. Baik. Pasal apa? Pada dua masalah ni, kalau subuh terbit sikit matahari, habis dah subuh. Kalau asar
Kan? Kalau masuk sikit ataupun duk ada tinggal sikit lagi atas ufuk, tak habis lagi asar. Pasal apa pula lagu tu? Baik. Ni ilat dia, sebabnya kerana dihubungkan yang tiada zahir dengan barang yang zahir. Perkataan tiada hak nombor 2. Perkataan tiada nombor 2 tu bulatkan lah, tak ada lah. Kena baiki sikit perkataan ni. Begini ibarat dia. Kerana dihubungkan yang tiada zahir dengan tak apa lagi kan, lepas dengan tu dah tiada kan, bulatkan dia. Perkataan tiada tu tak ada nah, dengan terus barang yang zahir pada dua masalah itu. Jadi dua masalah itu mana tu Tazak ni? Masalah pertama tadi kan, hak dia kata keluar waktu subuh dengan terbit setengah matahari. Itu masalah yang pertama. Lepas tu masalah yang kedua hak mana pula? Yakni keluar waktu asar. Tadi kan dia abang? Keluar waktu asar tadi tu. Kan? Tak hasil ia dengan masuk setengah matahari. Kan ada dua masalah tadi kan? Satu masalah semayang subuh, yang kedua masalah semayang asar. Subuh tadi kita mengaji musannif kata apa? Cuih sikit keluar matahari di atas ufuk tu, kira habis dah waktu subuh. Berbeza dengan asar. Kan? Selagi tak tenggelam habis seluruh bulatan matahari ke bawah ufuk, maka masih lagi ada asar. Dua masalah ni, ni pasal apa? Kerana dihubung ni, kalau bahasa kita panggil apa? Diqiyaskan. Kerana dihubung tu maksudnya kerana diqiyaskan akan yang tiada zahir. Diqiyaskan dengan apa? Dengan ni takluk pada kata dihubungkan dengan barang yang zahir. Lagu macam mana ni? Ni payah ni. Baik. Pasal apa ya? Pertama tadi masalah apa? Kita buat masalah yang kedua. Contoh sembahyang asar. Tak saat ni kata musannif, selagi matahari tak tenggelam habis, selagi itulah tak habisnya waktu asar. Walaupun dah tenggelam separuh. Kan? Walaupun matahari dah di bawah ufuk separuh lah kata, sebahagian matahari dah masuk dah di bawah ufuk, asar belum lagi habis. Faham tak? Pasal apa? Pasalnya matahari yang dah masuk separuh katalah waktu asar ni, nak habis waktu asar walaupun dia dah masuk separuh, tapi dia dihubungkan dengan barang yang zahir. Barang yang zahir maknanya apa? Maksud barang yang zahir, barang hak zahir itu matahari duk ada lagi. Nampak dah? Barang hak zahir itu apa dia? Kalau masalah asar ni kan? Sebab matahari tak habis lagi terbenam. Faham tak? Matahari tak habis lagi terbenam, walaupun sedang terbenam. Walaupun matahari sedang terbenam, walaupun kita kata separuh sungguh dah matahari tu masuk dah kan, tapi pasal ada separuh lagi di atas ufuk, ada separuh lagi belum terbenam, maka dihukumkan zahir. Diqiyaskan tak zahir, tak nyata dengan barang yang nyata.
Hak nyata tu apa dia? Matahari masih ada lagi, tak tenggelam habis semua lagi. Itulah maksud dia. Nah, barang yang zahir tu nak habaq apa ni? Nak habaqnya walaupun matahari tu dah terbenam separuh, tapi dihukumkan belum terbenam lagi. Faham? Apabila tak dihukumkan dengan terbenam lagi, maka tak habis lagi lah asar. Sehingga bila baru habisnya waktu asar? Baru dihukumkan dengan masuknya maghrib apabila seluruh matahari itu telah terbenam, hilang, tak nampak dengan mata lagi dah matahari, kan? Baru dihukumkan matahari telah terbenam. Apabila matahari itu dah terbenam, habislah waktu asar. Boleh faham? Ni elat ni payah ni. Faham betul-betul masalah ni. Baik, tentang sembahyang subuh tadi, kan? Habisnya waktu subuh, keluarnya waktu subuh, kan? Dengan cuih keluar sikit matahari. Kan? Hak subuh tadi. Pasal apa? Sebab yang sama. Kerana dihubungkan yang tiada zahir dengan barang yang zahir. La matahari zahir keluar tak lagi? Tak lagi. Ni cerita tajuk subuh pula ni. Lagi penin lagi. Subuh. Asar cerita habis dah. Tadi ana sebut dah macam mana maksud dia tu. Sekarang cerita zahir tak zahir ni matahari. Ini ufuk. Katalah ufuk, tangan lah ni. Ni ufuk contohnya. Kan? Okey. Apabila mana dia? Cuih keluar sikit. Kan? Habis subuh. Zahir tak lagi seluruh matahari, keluar tak lagi seluruh matahari, belum keluar. Tapi dihukumkan walaupun keluar sedikit, tak zahir lagi lah seluruh matahari itu, tapi diberi hukum telah zahir seluruh bulatan matahari. Diberi hukum seolah-olahnya seperti telah keluar seluruh matahari, seolah-olahnya begitu. Jadi apabila dah keluar seluruh matahari, dah naik daripada atas ufuk, apa maknanya? Maknanya habis subuh dah lah. Tu maksud dia. Kan? Tapi ni payah sikit. Ni ilat hukum dia panggil. Sebab apa? Kalau kan? Inilah sebab dia. Baik. Habis tentu. Masalah ni terdapat dalam kitab Fathul Wahab. Fathul Wahab pula. Dalam kitab Tuhfah Syekh Ibn Hajar. Pergi beli kitab Tuhfah, dia bawa main alasan inilah. Al-Musannif ni dia nakal, dia terjemah hak dari kitab Fathul Wahab betul lah. Apa dia? Dari kitab Tuhfah tu. Dalam kitab Mughnil Muhtaj pun ada. Dalam kitab Al-Iqna' pun ada. Kan? Syarahnya Abu Jarmi. Cuma masalahnya, ini masalah yang payah. Dipaham betul-betul apa yang nak dimaksud, yang dikehendaki oleh tuan kitab kita. Dihubungkan yang tiada zahir dengan barang yang zahir. Perkataan tu fahamkan. Tak ada lah payah mana, kan? Cuma nak faham perjelas apa maksud dia tu. Baik, habis dari situ. Dan lagi kerana sebab yang kedua, kan? Pasal apa? Habisnya waktu subuh dengan keluar sedikit matahari, habisnya waktu asar dengan seluruh matahari itu kena bagi tenggelam dulu, baru habisnya asar. Baik, ni ilat yang kedua orang panggil. Sebab yang kedua. Tadi sebab yang pertama yang kata kerana dihubungkan tu. Jadi dan yang kedua, dan lagi kerana bahawasanya subuh masuk waktunya waktu subuh dengan terbit setengah fajar. Kita mengaji hari itu, masuknya waktu subuh ialah dengan terbitnya fajar sadiq. Fajar sadiq itu bukan nanti keluar sekali begitu cerah gitu, dah.
Kan? Mula-mula terbit cahaya fajar sadiq tu. Kan? Cerah timbul di kaki langit sebelah masyriq. Cuek keluar cahaya apa fajar sadiq tu? Subuh dah lah. Walaupun tak penuh di sepanjang di kaki langit lagi. Cahaya yang kita fajar sadiq tu. Baik. Maka sebagaimana subuh masuk waktu dia dengan terbit sebahagian daripada fajar sadiq, maka munasabahlah oleh bahawa keluarlah ia subuh, habislah oleh waktu subuh dengan terbit setengah matahari. Lah, setengah dengan setengah lah. Kan? Kalau masuk waktu subuh pun dengan cueh sikit cahaya fajar sadiq tu, dah masuk dah subuh. Lagu tu lah habis waktu subuh. Kan? Dengan cueh sikitnya matahari tu, habislah waktu subuh. Munasabah lah tu, logik lah tu. Kan? Baik. Tu sebab yang kedua lah. Habis tang situ bermula waktu ikhtiar pada subuh itu ialah daripada awalnya hingga kabur-kabur siang. Sehingga kabur-kabur siang kan mula-mula gelap. Kan? Subuh kan? Masuk subuh dia gelap macam malam lagi kan. Lepas tu nampak dah cerah. Bukan cerah sungguh lagi. Cerah-cerah tanah orang panggil. Waktu asfar. Cerah-cerah tanah. Kuning, tapi tak kuning lah. Cerah. Nampak dah cam. Lebih nampak dah. Tidak, tadi gelap lagi. Kan? Bambang subuh tu tengok-tengok gelap. Tak nampak apa Lepas tu lama-lama lebih kurang nak pukul berapa dah? 6.45, 6.50, cerah dah sikit. Kan? Tengoklah pukul berapa jam tu. Itu waktu lega orang panggil. Waktu ikhtiar bagi subuh. Faham dah? Jadi dia bermula daripada awal waktu subuh tu. Dia ada awal waktu kita mengaji. Kan? Lepas tu nya pula awal waktu juga dipanggil waktu ikhtiar. Cuma bezanya awal waktu lebih kurang dalam 20 minit. Kan? Selepas tu masih gelap lagi. Panjang sambung lagi waktu ikhtiar ni. Kan? Sampai dah langit tu cerah sikit dah. Kan? Dah cerah-cerah. Itulah makna kabur tu. Kan? Hingga kabur-kabur siang hari, cerah-cerah tanah. Tak cerah sangat. Belum gelap-gelap lagi. Gelap campur dengan siang. Gelap campur dengan cerah. Kabur kan? Cuba campur tengok. Gelap campur siang. Gelap campur cerah. Terai tengok. Jadi color apa? Kan? Nak kelabu-kelabu tak kelabu ke mana tu? Dengan sekira-kira. Baik. Lagu mana yang kata kabur-kabur siang ni? Kabur lah, kita panggil kelabu lah. Dengan sekira membezakan, yakni boleh membezakan oleh orang yang menilai akan yang hampir, akan suatu yang dekat daripadanya nyatu orang. Baik, macam ni lah. Mula tadi gelap, jangan bagi ada lampu. Kalau ada lampu tu cerah situ. Ni cerita jangan bagi ada lampu. Tadi kan masa masuk subuh gelap kan. Lampu apa pun tak ada, gelap. Orang masuk masjid tu kan, nak masuk bank, tutup bilik tu takut nak masuk. Gelap dia kata. Kenapa tu? Hak mula-mula nak masuk tak bilik. Tak tahu pun tok siap lah. Tok imam dia last sekali. Kan? Tok bilai ni hati menakut tu, dia kata masjid pula besar luas, dia pegang nak kunci nak masuk, gelap lampu kan pasang. Dia dah nak buka lampu, nak buka apa tu, kata tok siap lah kan. Tok bilai pun kendian sikit kot.
ataupun mai sekali dua kan. Kalau mai salah seorang ikutlah. Baik. Dia mula-mula gelap nah. Lama gelapnya ke mana gelap kita nak faham. Kalau ada benda tepi kita pun tak nampak. Kalau ada orang tepi kita nampak gitu-gitu je, tapi tak cam siapa dia pun tak tahu. Kan? Suluh dengar apa, tengok dekat tu lah hang ke. Tu gelap. Cerah gelap ni, cerah campur gelap tadi ni, gelap campur cerah tu. Kan? Nampak dah. Kenal dah, boleh beza dah. Hang ke? Dah cerah lah. Dah ada cahaya sikit dah. Itulah habisnya waktu ikhtiar bagi sembahyang fardu subuh. Baik, kerana hadis Jibril yang telah terdahulu, kan kita mengaji gitu, hak malaikat Jibril turun ajak cara Nabi solat kan. Malaikat Jibril turun 2 kali mayang fardu subuh. Hak kali pertama di awal waktu, hak kali yang kedua tu hak di hujung perakhiran bagi waktu ikhtiar. Cerah-cerah bumi tu, cerah-cerah tanah tu, 2 kali kan. Malaikat Jibril jadi imam sembahyang subuh kan di hadapan Kaabah Baitillah. Hadis ni itu kita mengaji dah. Pergi tengok sana balik semula. Bermula kata Jibril di dalam hadis itu. Baik, apa yang malaikat Jibril kata? Hak ni kalau kata dengan nisbah kepada subuh, kalau kita nak adukan dengan sembahyang fardu subuh pula, apa ada yang malaikat Jibril kata? Ni hak malaikat Jibril kata, bermula waktu, yakni maksud waktu tu waktu subuh, iaitu waktu subuh ni ialah barang yang antara dua ini, yakni awal waktu dengan hak waktu kabur tadi ni kan. Antara dua waktu ni lah waktu subuh. Itulah yang malaikat Jibril kata tu. Apakah maksudnya? Maksudnya adakah lepas tu habis dahkah waktu subuh? Lepas cerah sikit-sikit tu habis dahkah waktu subuh? Maksudnya begini, ialah ditanggungkan ia kata Jibril tu atas waktu ikhtiar. Kalau kita ingat balik, kita tengok balik hadis hari tu ni, kali kedua malaikat Jibril turun solat fardu subuh beserta dengan Nabi pada waktu cerah-cerah dah tanah. Itulah waktu akhir bagi waktu ikhtiar. Bukan waktu subuh tu habis dah. Nampak dah? Nak habaknya start dari awal waktu sampai waktu cerah-cerah tanah tadi tu, antara ni dia panggil waktu ikhtiar. Lebih kurang 20 minit pertama awal waktu, dia panggil waktu fadilat kan. Selepas tu sikit sampai cerah sikit langit, cerah sikit tanah tu, itulah akhir bagi waktu ikhtiar. Ingatlah waktu ikhtiar tu waktu lega lagi kan. Subuh tu dah ada lagi, maksudnya subuh tu duk panjang lagi. Tu reti dia dah. Baik. Dan adalah bagi subuh itu 6 waktu. Ni penjelasan dia. Senang sikit tengok bahagian-bahagian waktu subuh. Semuanya kata al-musannif ada 6 waktu. Pertama dipanggil waktu fadilat, iaitu waktu fadilat ni awalnya tu waktu lebih kurang 20 minit. Senang abang lagi tu. Lebih kurang 20 ke 25 minit kan, dipanggil awal waktu. Ni iktibar waktu ni, iktibar masa kita semayang. Masa mana? Lah cerita tajuk subuh. Lah kita semayang subuh pukul berapa? Kalau kita kata pukul berapa lah tapi nak buat pukul itu payah sikit jam tu. Kita habaq waktu apa tujuan duk mengajar 6 waktu ni? Tujuannya begini, kalau tilik tang waktu, kalau kita semayang di awal waktu, itulah terbaik.
Nampak dah? Itulah kita akan mendapat pahala lebih. Faham? Kita akan dapat pahala lebih. Selain dari pahala kita semayang, patut mayang pula di awal waktu, kan tambah lagi pahala maksudnya. Ni iktibar tilik kepada masa mana kita semayang tadi. Baik. Yang kedua ialah waktu ikhtiar. Iaitu waktu ikhtiar ni yang tersebut itu tadi, nah maksud yang tersebut tu hingga kabur siang. Lepas dari awal waktu yang lebih kurang 20 minit, langit tak cerah mana lagi. Nah, apa tu, tanah tak apa cerah lagi. Kan? Dah sehinggalah selepas tu. Kan? Waktu lama kelamaan baru langit cerah nak siang lah. Kan? Tapi masih lagi lah waktu ikhtiar. Apa beza? Untuk kefahaman kita. Apa beza kita semayang di awal waktu dengan kita semayang pada waktu ikhtiar ni? Bezanya tang pahala. Ni beza tang pahala. Kalau kita semayang di awal waktu, ikutlah semayang apa pun. Cuma kita cerita tentang semayang subuh dah. Dah tajuk pun subuh kan? Maka pahala kita semayang fardu subuh di awal waktu ini banyak pahala. Berbeza dengan kita semayang fardu subuh pada waktu ikhtiar. Boleh tak pahala? Boleh. Tetapi kurang daripada pahala kita semayang di awal waktu. Ni yang bahagi-bahagi ni. Waktu pertama kan, apa maksud al-musannif ni? Itu yang kita kena faham. Jadi kalau kita semayang pada waktu ikhtiar yang bukan awal waktu, itulah waktu yang kedua. Selepas awal waktu, waktu yang kedua dipanggil waktu ikhtiar. Boleh pahala tapi sedikit. Boleh pahala tang nisbah kita semayang di waktu tu. Pahala semayang boleh. Sehari abang, aku semayang tak boleh pahala. Bukan lagu tu. Mayang ni kalau buat boleh pahala. Jangan mayang di luar waktu ya. Kan? Selagi dalam waktu tu boleh pahala semayang fardu kita tu. Ni cerita pandang tilik masa mana kita semayang. Nak tambah lagi, nak bagi pahala lebih lagi. Tu maksud dia. Baik, itu yang kedua. Kemudian ketiga, waktu jawazin, waktu harus dengan tiada karahah, tidak makruh. Iaitu yang kata waktu jawaz ni dengan tidak makruh hingga merah tepi langit. Mula dari selepas daripada cerah-cerah langit itu habis penghujung bagi waktu ikhtiar sampai kepada merah di tepi langit. Tengok hala matahari naik tu kan, nampak putih, merah. Putih tu nak siang lah tu putih. Ni merah, lepas hitam gelap baru dia merah. Merah tu baru nak cerah kan. Merah tu waktu yang ketiga. Maknanya nak abad jam ni payah jugalah. Kan? Cuba tengoklah di jam tu. Esok pagi maghrib subuh awal-awal cek tengok di jam. Kan? Tengoklah pukul apa. Jadi katalah pukul 7. Pukul 7. Kan? Lah kan subuh lewat 7 suku 7.20 kan? 6.20. Subuh lebih kurang waktu merah ni pukul 7 dah. Tengok tu dia kan, baru nak bayang subuh, tapi subuh tak habis lagi. Subuh lagi pukul 7.20, 7.25 tu baru nak habis. Apa hukum kita sembahyang pada waktu yang ketiga ni? Hukumnya harus tetapi tidak makruh. Apa makna harus? Bolehlah, tak berdosa lah, tapi tak boleh pahala. Tetapi tak boleh pahala. Nisbah waktu diri semayang kita buat semayang tu boleh pahala. Maknanya habis dah
Hak boleh pahala pun setakat pada waktu fadilat, yakni awal waktu saat ni, dengan yang kedua lepas tu waktu ikhtiar. Kalau kita buat harus, harus ni bukan boleh pahala buat benda harus. Faham tak? Kan kita dah buat benda-benda harus ni, boleh pahala tak? Tak boleh pahala. Kan? Tapi berdosa tak? Tidak berdosa. Makruh, makruh tu dibenci oleh syarak. Kan? Samalah makna haram pun dibenci oleh syarak. Ceritanya kalau kita buat mayang pada masa tu, nisbah waktunya kita tak boleh pahala. Cuma harus je lah. Dah lambat dah tu cerita ni. Baik. Lepas tu keempat dipanggil waktu jawaz serta karahah serta makruh. Kalau tadi harus tak boleh pahala, tapi tidak makruh. Tadi ni hak keempat dah lah tak boleh pahala, lepas tu dia buat kerja makruh pula dah. Tu makna dia. Dah lah mayang masa tu. Tadi kata pukul 7, 7:10 dah. Subuh nak habis lala dah. Tapi tak cerah lagi. Kan? Perbuatan kita tu harus. Harus itu maknanya tak boleh pahala, tapi tidak berdosa. Tetapi duk buat kerja makruh ni, dekat-dekat nak habis waktu baru nak mayang subuh. Tu reti dia. Baik. Jadi waktu harus serta makruh ni masa mana? Iaitu waktu jawaz serta karahah ni ialah daripada merah tepi langit, start dia hak merah tepi langit tu, kan, kat kaki langit dekat hala matahari naik tu, hingga qadar yang meluluhkan semayang. Sehinggalah masa tu berjalan sampai masa yang celuih. Lepas tu habis dia bagi salam, ada belen lagi, masa boleh buat lagi tinggal 2 rakaat sembahyang subuh. Lepas tu habis waktu subuh. Faham? Itulah waktu tu. Okey, 7:05, 7:10 harus tetapi makruh. Tu buat benda yang dibenci oleh syarak. Itulah makna dia. Kan? Jangan duk amal mayang, kan, hujung-hujung lah gitu. Makin awal sikit. Kan? Tapi lah nak buat guna di atas kita sendiri ya. Nak makin awal, nak makin lambat. Kan? Pasien balok ke macam mana ke, pasien duk peram tempat tidur pun boleh jadi kita ni. Kan? Dengar sangat orang bang. Awal lagi. Kan? Awal lagi sejam lebih lagi. Kan? Jam-jam mata tak ada apa. Kan, pejam mata, buka balik mata, tengok tu dia pukul 7 dah. Baru nak melompat kan. Baik. Dan lagi lah, takut tak dan terus mayang. Buka mata pula tu dia pukul 8 dah. Takut lagu tu. Baik. Itulah dia waktu sembahyang subuh kita yang keempat. Kelima dipanggil waktu hurmah, yakni waktu haram. Tak dan 2 rakaat. Terbit dah matahari. Abang tadi terbit matahari tadi tu. Duk tengah mayang subuh. Kan? Ikutlah rakaat pertama ke, rakaat kedua dah ke, tapi tak ada bagi salam atau duk tengah duk baca tahiyat akhir dah. Terbit dah matahari. Berdosa lah. Tak ada 2 rakaat dalam waktu. Melambat-lambatkan semayang sampai jadi semayang kita di luar waktu dah. Kan? Itu waktu haram. Lepas tu keenam dipanggil apa? Waktu darurat. Hak cerita tajuk hilang mani', sekurang-kurangnya qadar takbiratul ihram sebelum habisnya waktu. Seperti orang perempuan, dia kering darah haid. Kan? Katalah keluar matahari pukul 7:25. Pukul 7:20 darah haid dia berhenti. Atau orang gila sembuh dari sakit gila dia. Atau budak balik daripada balik, atau orang nifas keluar berhenti darah nifas dia, tapi nak sembahyang tak ada dah. Kan? Lepas tu pun cerah habis. Dia kena qada lah sembahyang tu. Maka waktu tu dipanggil nama dia waktu darurat. Tak apalah, tak ada sembahyang buat macam mana? Nak mandi wajib lah apa lagi tu. Itulah dia.
Kan? Yang kita duduk mengaji ni. Kan? Tu faham betul-betul. Semua ada hukum. Dapat pahala, kurang pahala, tak dapat pahala tapi tak makruh. Lepas tu tak dapat pahala tapi makruh. Lepas tu waktu haram pula, berdosa pula teruk lagi. Kan? Dan terakhir waktu darurat. Inilah keseluruhan daripada start masuk matahari, apa dia? Start terbit fajar sodik sampai terbit matahari, sepanjang waktu sembahyang subuh dibahagikan kepada 6 bahagian. Yang terbaik nombor 1 sekali, kita solat di awal waktu. Itu terbaik. Kan? Pahala-pahala sajalah. Kan? Kita kira lah nak himpun pahala lah ni. Kita kira nak kumpul pahala. Nak perbanyak-banyakkan pahala kita. Kan? Buatlah. Kan? Banyakkan ibadat-ibadat kita. Baik, kita berhenti setakat tu. InsyaAllah sambung lagi minggu depan. Qala al-musannif syahdan ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifina bihikmatik wa anshur alayna rahmatak wa dhakirna ma nasina ya dhal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.